Kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis 588. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu muttafaqun alaih. Hadis daripada An-Nu'man bin Bashir. Kalau kita nama Bashir, anak kita kena nama Nu'man, baru jadi kan. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, perkara yang halal itu jelas, hak ni halal. Wa innal harama bayyinun, perkara yang haram juga jelas. Babi haram, anjing haram, kucing haram dimakan kan, jelas. Ayam halal, cuma syarat dia pula lah, sembelih tak sembelih itu cerita lain. Yang pentingnya benda-benda ni jelas, halalnya haramnya. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini kita takut. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, perkara samar yang tidak jelas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, keramai manusia tak tahu. Maka sesiapa yang menjauhkan diri daripada perkara yang syubhat, yang kesamaran tadi, bererti dia telah memelihara agamanya dan kehormatan dirinya. Siapa nak jaga agama, jaga hormat diri, jangan duk ambil benda-benda kesamaran. Dan sesiapa yang mengerjakan pada perkara-perkara syubhat sehingga dia jatuh ke dalam haram, sesungguhnya dia seperti seorang pengembala yang mengembala ternakannya di pinggir jurang yang dikhawatari akan jatuh ke dalamnya. Itu terjemahan dia lah kan. Jadi ada kata hima ni bukan jurang. Hima ni maknanya tempat belaan, jagaan ni, harta tempat ternakan kerajaan. Kerajaan ni dia ada tanah pada ragu. Itu maksud dia. Hema ni pada ragu kerajaan. Jadi kita, kambing kita tak boleh masuk dalam tu. Tapi kita pergi bela kambing kita tepi pada ragu. Terbuka pintu ke, jumpa lorong, masuklah kambing tu. Itu bahaya. Itu maksud dia. Maknanya dia akan masuk ke dalam tempat larangan. Ketahuilah. Maka Nabi kita buat analogi di sini. Benda hak sipi-sipi dengan haram jangan pergi dekat. Kalau pergi dekat, kita akan terjebak dengan dia. Itu maksud dia. Kita akan terperangkap dengan dia tak lama. Ini sangat bahaya. Maka jangan pergi dekat. Kalau pergi dekat, kena. Kemudian, itu satu kes. Kes yang lain lagi, Nabi sebut, ketahuilah bahawa bagi setiap raja memiliki batasan. Dan ketahuilah bahawa batasan larangan Allah Ta'ala di buminya adalah apa yang diharamkannya. Itu dia panggil hudud. Allah Ta'ala buat hudud maknanya sekatan. Mu jangan langgar ni aku. Langgar ni jebak dalam haram. Itu makna hudud. Dan ketahuilah pada setiap tubuh manusia ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rosak maka rosaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis ini jelas muttafaqun alaih. Jadi para jemaah sekalian, kenapa kaitan hati dengan perkara syubhat? Apa perkaitan hati dengan perkara syubhat? Kita sudah jelas tadi, perkara halal dengan haram sudah jelas.
Cuma yang tak jelas kepada kita syubhat. Kita nak tahu macam mana benda ni syubhat tak syubhat. Contohnya satu skim perniagaan, cepat kaya ke cepat miskin tak kira. Ada ulama kata, haram ni, dasarnya begini. Ada ulama lain kata, boleh, harus sebab gini kan. Dari sudut warak kita, tak sudah ambil lah benda khilaf tu. Kalau ada orang kata haram tu, makna itu besar lah masalahnya. Dia pun kaji juga. Kecuali dia main-main, haram. Dalilnya, haram. Tak sedap gitu. Dia telah kemukakan hujah dia bahawa benda tu tak baik. Kok nak kata harus pun gitu lah, sebab orang buat ramai-ramai buat belakang tak kira. Jadi dia kata gitu. Maka bagi kita, kalau ada pertemuan dua perkara ini, tinggalkan. Itu dia panggil warak. Kita keluar daripada benda yang syubhat, yang menjadi pertikaian para ulama. Elok kita tinggalkan. Sebab bila kita tinggal, kita akan selamatkan agama kita dan selamatkan kehormatan diri kita daripada terjebak dengan termakan benda-benda yang tidak baik. Yang benda yang tidak baik. Ad-dafi' yang boleh memilih, kita nak pilih jauhkan diri daripada benda syubhat ni, siapa dia? Malik, hati yang menjadi raja, membuat keputusan dalam jiwa kita, hati. Pasal itulah Nabi SAW kaitkan halal, haram, syubhat, hati. Hati yang akan memutuskan bahawa aku tak mau. Sebab ulama kata haram, ulama kata tak baik. Satu contoh yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita. Ini penting ni. Sahabat kita ni terjebak dengan satu skim jual barang-barang, dia panggil MLM. Syarikat yang bawa barang-barang ini syarikat yang terlibat dengan gerakan kristianisasi di peringkat antarabangsa. Buat mari ke Malaysia barang-barang dia, yang masuk juga orang-orang hak baik-baik, tak ada kepiah juga atas kepala, yang bercakap dengan agama juga, maka ramai orang tertarik dengan dia. Alhamdulillah, walaupun kita kata ini syubhat ni, syarikat ni ada unsurnya Kristian, tak mau. Tapi alhamdulillah setelah dibongkar, para pengkaji membongkarnya, maka alhamdulillah kita nampak paling kurang syubhat. Dia kata barang ni adalah halal, barang lagu halal, tapi duit kita pergi kepada syarikat yang memang menaja gerakan-gerakan kristianisasi antarabangsa, maka tempias kita tu akan sampai kepada mereka. Walau kita beli sini, tapi duit tu pergi ke ibu dia, syarikat induk dia yang memang gerakan antarabangsa, maka alhamdulillah orang yang sayang kepada agama dia, orang yang sayang kepada kehormatan diri dia, dia akan tinggalkan benda itu walaupun sudah ada puluhan ribu bulanan mereka dapat. Kita kata alhamdulillah. Yang boleh menolak perbuatan tak baik ini siapa? Perbuatan yang meragui siapa? Ala inna fil jasadi mudghah, hati yang berfikir tentang masa depan, tentang syubhat yang timbul, maka mereka yang akan tinggal. Kita katakan kepada sahabat-sahabat yang meninggalkan perbuatan ini, man taraka syai'an lillah awadahullah. Siapa dia tinggal benda yang ada syubhat, keraguan ini kerana Allah, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik, insya-Allah. Jangan bimbang, Allah rugi dalam 20,000, 50,000 sebulan terbang dengan sebab keraguan yang ditimbul oleh pendakwah ni. Kita kata jangan, oleh kerana kita tinggalkan Allah, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik, insya-Allah. Mungkin dalam bentuk pulangan duit, mungkin dalam bentuk perkara lain yang kita tidak tahu. Bukan semua dua Tuhan ganti duit dengan duit. Nah, ada kalanya oleh kerana kita tinggal makanan syubhat ni, hasil syubhat ni, anak-anak kita tidak makan makanan syubhat, mereka lah besok yang akan menjadi orang yang berkhidmat kepada kita, orang yang menolong kita lepas kita mati, siang pagi petang siang malam, rabbighfirli wali walidayya. Itu ganti yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang meninggalkan benda syubhat, benda yang ragu ini, benda yang tidak baik, kerana Allah Ta'ala Tuhan akan ganti dengan lebih baik, insya-Allah. Ana jumpa banyak orang dah, sahabat-sahabat kita, dia nak ambil tenda projek tertentu, tapi ada unsur beberapa peratus, kita kata paling tidak begini syubhat ataupun terang-terang rasuah. Sahabat kita kata Allahu Akbar, dia tak mau ambil. Alhamdulillah hidup mereka bahagia, tenang dan damai. Walaupun tak dapat projek atas dunia, kita dapat pulangan yang lebih besar
Allah Ta'ala ganti, percayalah siapa dia tinggal satu perkara kerana Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Yang lebih baik tak semesti benda yang sama, ada benda lain yang Tuhan ganti. Kita yakin dan percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan orang mati kan. Kalau suami mati, bini kena doa, ganti akan lebih baik daripada dia. Walaupun suami dia yang terbaik, tapi ada lagi kebaikan lain yang Tuhan akan beri, insya-Allah. Baiklah. Itu hadis kaitan di antara syubhat dengan hati. Alhamdulillah jelas kepada kita kenapa Imam Nawawi bawa hadis ini. Dalam bab ini hadis yang pertama yang dibincangkan.